Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaizatul Izzati binti Muhammad Nasir dari kumpulan 2 kelas CPU 554. Kami akan membincangkan mengenai kesan modernisasi ke atas masyarakat dari perspektif Islam menurut aspek ekonomi dan keagamaan. Kami akan memfokuskan terhadap perubahan yang berlaku ke atas masyarakat di Malaysia, iaitu masyarakat Melayu, masyarakat Cina dan masyarakat India serta etnik-etnik yang lain. Seperti yang kita ketahui, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang sentiasa diperkatakan oleh negara lain mengenai kejayaan kita dalam mewujudkan keseimbangan antara kestabilan politik dan pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan sifat-sifat hubungan etnik yang sentiasa positif yang telah menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Secara umumnya, isu berkaitan modernisasi dengan hubungan etnik ini telah wujud sebelum kehadiran penjajah barat lagi. Namun hal ini telah memberi cabaran kepada negara Malaysia dalam menstabilkan pemodenan negara yang telah bermula pada Malaysia mencapai kemerdekaan sehinggalah ke hari ini. Selain itu, Malaysia juga berusaha dalam mewujudkan perpaduan nasional berikutan kepada beberapa cabaran yang telah dihadapi. Saya akan membincangkan mengenai modernisasi masyarakat Melayu dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Dari aspek ekonomi, kita akan mengambil kajian kes iaitu perubahan ekonomi yang dilalui oleh masyarakat Melayu dengan penubuhan FEDA. Melalui dasar luar bandar yang dibawa oleh kerajaan, FEDA merupakan satu ejen yang bertanggungjawab untuk membawa pembangunan dan modernisasi kepada masyarakat Melayu. Malah, usaha ini telah dianggap sebagai satu program penyusunan semula masyarakat yang telah berjaya. Bukan itu sahaja, FEDA juga dilihat sebagai penghubung kepada usaha kerajaan dalam meningkatkan sosioekonomi masyarakat luar bandar dalam bidang pertanian. Di aspek sosial pula, kemasukan masyarakat Melayu ke tanah-tanah rancangan telah mengubah ciri bentuk masyarakat baharu. Hal ini demikian kerana peneroka yang datang ke tanah-tanah rancangan ini merupakan peneroka yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Jika kita dapat lihat, dalam institusi masyarakat Melayu tradisional, mereka hanya mementingkan institusi kekeluargaan dan persaudaraan. Namun, bila wujudnya hubungan sosial yang baru ini, ia telah mewujudkan hubungan profesional dalam bidang ekonomi moden. Dalam aspek politik pula, kita dapat lihat di kawasan kajian, iaitu sistem pentadbirannya disusun mengikut peranan dan tugas. Ianya bermula dengan seorang pengurus, seorang penyelia dan dibantu oleh kaki tangan pentadbiran seperti penyelia ladang dan juga pembantu tadbir. Bukan itu sahaja, pihak pentadbiran FEDA juga memainkan peranan penuh dalam menentukan dasar dan polisi tanah rancangan berhubung dengan pekerjaan dan juga aspek sosial masyarakat peneroka. Kita berubah pula kepada modernisasi masyarakat India. Dari aspek politik, pada masa inilah rancangan pembangunan negara telah dirancang. Hal ini telah menyebabkan banyak berlaku perubahan dalam sistem pendidikan, pembangunan wilayah dan lain-lain lagi. Semua ini telah melibatkan berbagai etnik demi membangunkan negara. Ini merupakan hasrat kerajaan dalam mewujudkan keseimbangan kaum dan etnik dalam pelbagai bidang dan juga projek modernisasi yang telah dilaksanakan. Selepas kemerdekaan Tanah Melayu, kewujudan kaum imigran ini telah mengubah wajah masyarakat Tanah Melayu. Pegubalan dasar baru telah meningkatkan taraf sekolah-sekolah mereka, iaitu di ladang. Sekolah-sekolah Tamil ini telah dinaik taraf sebagai sekolah jenis kebangsaan Tamil. Hal ini telah menyebabkan berlakunya peristiwa hitam iaitu 13 Mei 1969, iaitu telah menyebabkan banyak nyawa yang terkorban. Hal ini kerana penyusunan semula masyarakat yang telah disusun dan diasingkan mengikut kaum-kaum tertentu. Dari aspek ekonomi, kaum India aktif di Nusantara sebagai pedagang-pedagang dari India dan mereka juga merupakan kaum yang paling dihormati oleh masyarakat lain kerana mahir dalam ilmu arca dan berperanan dalam diplomasi dan juga ilmu laut. Bukan itu sahaja, penaklukan Rajendra Chola dan Empayar Sriwijaya pada abad ke-11 yang menyaksikan banyak kesan yang dapat dilihat sehingga kini seperti batu nandi dan batu bersurat
Sungai Mas. Sejak itu, kaum India memainkan peranan yang sangat luas dalam perkembangan Nusantara sebelum kemasukan jajahan asing. Yang saya jelaskan adalah kesan modernisasi ke atas etnik. Dari sudut politik, negara Malaysia serta masyarakatnya adalah salah satu negara yang menjadi contoh kepada negara-negara dunia ketiga yang lain. Secara ringkasnya, negara dunia ketiga ini merujuk kepada yang tidak berpihak kepada mana-mana blok semasa Perang Dingin. Selepas kejatuhan Blok Timur pada akhir abad ke-20, ia juga menandakan berakhirnya Perang Dingin ini. Definisi negara-negara dunia ketiga juga berubah kerana landscape politik global turut sama berubah. Ditentukan melalui status ekonomi negara dan bukannya gabungan ideologi politik. Tetapi, kini negara-negara ini dikenal pasti sebagai negara yang mempunyai ekonomi miskin tetapi membangun. Modernisasi politik dapat dilihat pada pengalaman sistem demokrasi berparlimen, pilihan raya serta penlibatan tiga kaum terbesar dalam politik Malaysia. Ini merupakan satu pembaharuan dan pemodenan politik era baru jika dibandingkan dengan zaman tradisi. Dari segi politik sebelum kemerdekaan, setiap kaum di tanah Melayu mempunyai sistem politik mereka sendiri. Setiap kaum berpaksikan kepentingan kaum masing-masing. Tetapi dengan tertubuhnya Parti Perikatan, hal ini telah membuktikan bahawa tiga kaum terbesar iaitu Melayu, Cina dan India telah menerima idea politik moden di mana setiap parti berlainan bangsa boleh bersatu dalam sebuah parti politik. Integrasi atau pemufakatan ini yang menjadi teras kepada sistem politik di negara kita selama ini. Kelemahannya di situ ialah sistem ini merupakan integrasi elit atau pemimpin yang mewakili setiap etnik di negara berkenaan. Pemufakatan dan kerjasama yang mementingkan kestabilan hanya dipersetujui di kalangan elit. Sebaliknya, di kalangan para penyokong yang berada di bawah kepimpinan mereka berpecah belah. Kegagalan mengawal tingkah laku penyokong dalam pendapatan politik boleh membawa akibat yang amat buruk seperti yang pernah terjadi di negara Malaysia dengan tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Dari segi ekonomi pula, bermula dengan adanya hubungan perdagangan, pertukaran mata wang, modal dan buruh secara intensif. Faktor yang lebih penting adalah penlibatan masyarakat tempatan dalam ekonomi perdagangan dan perindustrian. Modernisasi masyarakat Cina melalui sudut epistemologi. Kajian identiti semakin penting kepada negara berbilang kaum termasuklah Malaysia yang sedang menjalankan projek pembinaan bangsa. Orang Cina mengidentifikasikan diri mempunyai kesan besar ke atas isu perpaduan Malaysia kerana sebilangan besar antara mereka dalam posisi penduduk di negara ini. Jelas dapat dilihat dalam transformasi budaya niaga usahawan Cina di semenanjung Malaysia. Transformasi ini ialah satu perubahan daripada Pakatan Perniagaan bentuk lama kepada Pakatan bentuk baru. Dasar ekonomi bebas lepas merdeka dalam sebelum DEB telah menggalakkan pelaburan asing dan meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Pada masa ini, orang Melayu masih belum bersedia untuk menguruskan perniagaan besar dan moden. Mereka berasa tidak yakin terhadap kuasa ekonomi etnik Cina yang semakin berkembang besar. Dalam zaman ekonomi bebas, usahawan Cina telah dapat mengumpul kekayaan dan mengembangkan perniagaan mereka. Beberapa kumpulan perniagaan yang berjaya membina konglomerat iaitu sejumlah bahagian yang berbeza yang disatukan atau dikelompokkan untuk membentuk keseluruhan tetapi menjadi entiti yang berbeza. Oleh hal yang demikian, pada zaman itu yang terdiri daripada mereka yang menjalin hubungan rapat dengan kerajaan dan ahli-ahli politik yang berpengaruh. Syarikat-syarikat Cina yang berasaskan keluarga sama ada bersaiz kecil maupun besar pada masa itu amat kurang untuk menggajikan pekerja Melayu. Budaya niaga dan zaman itu adalah bersifat eksklusif, meminggirkan bumi putera daripada kumpulan atau rangkaian perniagaan.
Banyak syarikat Bumiputera yang baru muncul pada masa ini gagal kerana kekurangan modal, pengetahuan dan pengalaman serta kepakaran dalam sektor ekonomi. Kerjasama antara China Bumiputera dalam zaman ekonomi bebas ini boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu Persekutuan Alibaba dan Inter-Elite yang hanya melibatkan pemimpin parti dan kerajaan. Pemimpin Melayu kehilangan kedudukan istimewa syarikat-syarikat asing dalam sektor-sektor tertentu. Bersama dengan peningkatan perbelanjaan kerajaan dalam infrastruktur dan pengaruh MCA dalam kerajaan telah meningkatkan peluang perniagaan syarikat-syarikat Cina yang bersaiz kecil dan besar untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan yang dengan halangan birokrasi yang minimum. Dari sudut sosial, apabila dilihat, isu bahasa dan pendidikan sering menghimpit masyarakat majmuk yang terdiri daripada penduduk yang berbilang kaum. Kesan pasca modernisasi terhadap agama. Yang kita tahu daripada akhbar dan Hastings Donnan 1994, percaya bahawa hubungan antara Barat dan Islam tidak selari. Barat menegaskan kebebasan bersuara dan membenarkan kreativiti yang dianggap oleh umat Islam sebagai kesalahan serius. Kes penindasan Bosnia oleh orang Serb membuat orang Islam menyedari bagaimana ketidakadilan itu berlaku. Walaupun kebanyakan orang Bosnia adalah orang Islam dan berada dalam pengaruh Eropah. Dalam pada masa yang sama, media Barat mempunyai prasangka tinggi terhadap Islam dan prasangka ini diperburukkan. Islam dan wanita digambarkan dengan cara yang sangat negatif. Istilah jihad disalahertikan. Tinjauan popular di Barat menunjukkan majoriti merasakan Islam adalah ancaman masa depan selepas komunis. Umat Islam pula merasakan tidak adilan berlaku di Bosnia, Kashmir dan Palestin. Dunia berlaku tidak adil terhadapnya walaupun resolusi bangsa-bangsa bersatu memihak kepada mereka. Islam serta umatnya dilihat dengan sikap salah faham yang tinggi. Dan itu jelas menunjukkan betapa media Barat melakukan eksploitasi penyelewangan terhadap Islam. Ini mudah difahami kerana pembalasan perang salib masih wujud antara Barat dan Islam, walaupun Barat menolak agama. Kerana Barat tidak berpuas hati dengan fenomena ini yang telah berlaku dan menimbulkan fenomena Islamfobia, tetapi potensi kebangkitan Islam tetap ada. Umat Islam bertindak balas dengan prasangka kerana Barat mempunyai agenda anti-Muslim. Seterusnya ialah perbezaan modernisasi Barat dan modernisasi Islam. Pada abad moden ini, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Maka dunia telah berubah maju di mana telah wujudnya penemuan-penemuan yang memenuhi keperluan manusia. Namun bagi dunia Islam, Islam masih lagi berpegang teguh dengan kegemilangan tradisi terdahulu yang berharap bahawa segala sikap serta pengaruh zaman dahulu itu masih teraplikasi di dalam dunia moden ini. Sepatutnya, kaum Muslim juga seharusnya bangkit dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan masa kini, tetapi tetaplah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk pengetahuan semua, orang-orang Islam cenderung memandang negatif terhadap modernisasi kerana ianya dianggap sebagai produk Barat. Hal yang demikian kerana pergeseran akidah dan perubahan cara sudut pandang adalah hasil adaptasi modernisasi Barat yang memukau. Kerana orientasi modernisasi Barat memiliki terminologi khusus iaitu modernisasi kefahaman agama dan juga cara sudut pandang Barat tentang agama yang disamakan dengan cara pandang mereka tentang filsafat yang sentiasa berubah untuk mengikut kesesuaian dengan perkembangan gaya berfikir dan zaman. Saya, Nur Syafussalah binti Abu Bakar, akan menyambung pembentakan ini dengan mengemukakan beberapa cadangan ke atas modernisasi di Malaysia dari sudut individu dan institusi kekeluargaan. Modernisasi merupakan satu konsep untuk menerangkan proses transformasi masyarakat dunia daripada tradisional kepada masyarakat moden yang dikenali sebagai moderniti. Di dalam menelusuri proses modernisasi ini, terdapat beberapa cadangan ke atas modernisasi di Malaysia. Antaranya ialah pembangunan manusia melalui pendidikan atau ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan
salah satu faktor yang turut menyumbang kepada peningkatan dalam sektor pembangunan. Pembangunan adalah terikat secara langsung dengan perkembangan sumber manusia, di mana pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang terdiri daripada pembangunan material, fizik dan spiritual. Faktor pendidikan menjadi salah satu petunjuk penting dalam menentukan kemajuan pembangunan sesebuah negara. Perkara penting yang perlu dipelajari adalah ilmu yang dikembangkan berasaskan tauhid dan disertakan integrasi iman, ilmu yang bermanfaat, amalan soleh dan akhlak yang mulia. Pembangunan dan kemajuan sesuatu bangsa di dunia berkait rapat dengan kemajuan negara dan pembangunan dalam ilmu pengetahuan yang terdapat pada satu bangsa itu sendiri. Selain itu, masyarakat seharusnya memainkan peranan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sikap individual masyarakat atau tidak mahu menjaga urusan orang lain antara punca keruntuhan akhlak dan gejala sosial di negara kita. Oleh yang demikian, kita dapat melihat dalam kawasan kejiranan, bahkan jiran di sebelah rumah yang melakukan jenayah atau kemaksiatan tetapi tidak diambil peduli oleh masyarakat setempat. Dari sudut institusi kekeluargaan pula, golongan remaja merupakan aset kepada negara pada masa hadapan. Justru, intervensi yang berterusan dalam aspek pengukuhan institusi keluarga serta program pembangunan diri dan siasat remaja perlu diperhebatkan dari semasa ke semasa. Hal ini dikatakan demikian kerana salah satu penyebab keruntuhan institusi kekeluargaan adalah disebabkan oleh ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk sesebuah keluarga yang harmoni dan bahagia. Interaksi dan komunikasi antara ibu bapa dan anak ini dapat memberi kesan di mana ia mendapati perbualan dan pergaulan yang baik antara ibu bapa dan remaja akan merapatkan hubungan sesama keluarga, wujudnya kasih sayang dalam sesama keluarga dan mudah untuk menyelesaikan masalah sekiranya wujud perselisihan faham dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahawa komunikasi dalam keluarga mampu memberi perubahan juga dapat memastikan sesebuah keluarga itu hidup secara harmoni. Seterusnya, cadangan ke atas modernisasi oleh pihak berwajib di Malaysia. Modernisasi kepada sesebuah negara amatlah penting bagi meningkatkan pembangunan negara sekaligus mampu mengangkat nama negara di pesada dunia. Malaysia merupakan sebuah negara membangun dan Malaysia juga adalah salah satu negara yang amat menitik beratkan tentang ekonomi negara dan rakyatnya. Ini kerana kesan modernisasi mampu mengganggu kemasyarakatan dari segi etnik maupun taraf ekonomi. Sebenarnya, pembangunan di Asia telah dibahas oleh ahli-ahli sains sosial dalam usaha mengetahui strategi yang sesuai bagi konsep pembangunan yang perlu dibina. Fairbanks 1958 pernah mengutarakan teori kegagalan ekonomi negara-negara Asia yang berpunca daripada kepercayaan agama dan aliran pemikiran yang bertentangan dengan amalan Protestan. Kita sedia maklum bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam. Oleh sebab itu, kerajaan Malaysia tidak boleh hanya menekankan atau menitik beratkan dari segi ekonomi dan teknologi sahaja. Oleh kerana itu, kerajaan perlu menitik beratkan dari segi aspek fizikal, mental, sosial, politik, teknologi, ekonomi dan pendidikan rakyat. Di Asia, negara seperti Malaysia dan Indonesia menunjukkan kerajaan sangat menitik beratkan atau teliti dalam merancang atau melaksanakan program pembangunan sosial dalam masyarakat melalui berbagai agensi dan jabatan kerajaan. Dengan memahami atau meneliti segala isu dan permasalahan sebelum melancarkan apa sahaja strategi, terutama sekali bagi bidang pembangunan, ia mampu memberikan keberkesanan serta manfaat yang positif. Kesimpulannya, sesebuah negara yang ingin melaksanakan strategi modernisasi perlulah mendapat sokongan dan kerjasama daripada rakyatnya supaya strategi yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Seperti masyarakat dan negara Malaysia pernah dijadikan role model atau teladan yang baik kepada sebahagian negara-negara membangun di seluruh dunia. Malaysia merupakan antara negara yang boleh dicontohi kebaikannya.
Kejayaan negara Malaysia yang digenggam pada masa kini adalah merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang perlu kita jaga agar dapat sentiasa mengharumkan nama negara di pesada dunia. Antara faktor pencapaian kejayaan ini adalah dengan berdasarkan perhubungan etnik yang baik dan positif serta sangat mementingkan sifat kesepaduan, kehormatan dan sinergi. Ingatlah bahawa modernisasi merupakan perubahan berencana, iaitu sesuatu proses matlamat. Walaupun negara kita, iaitu negara Malaysia ini yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum, berbilang bangsa, agama dan juga adat resam, kita perlulah bersatu padu, dan walaupun kita menganuti agama yang berlainan, tapi kita kenalah ingat bahawa semakin erat jalinan persaudaraan kita, semakin kukuhlah kesepaduan kita. Dengan kesepaduan kita inilah mampu melancarkan lagi ataupun menjayakan lagi strategi modernisasi yang berlaku di negara kita. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.